Malaysia tuntut kezaliman Zionis segera dinoktahkan. Pengecualian visa lonjak kemasukan pengembara Cina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia mengecam keras serangan besar-besaran Israel di Bandar Rafah, selatan Gaza, lokasi orang awam Palestin mendapatkan perlindungan. Sekaligus menuntut negara haram Israel menghentikan serangan dan mematuhi segala peruntukan undang-undang antarabangsa. Wisma Putra turut menegaskan operasi ketenteraan berniat jahat itu jelas menunjukkan matlamat ulung rejim Zionis untuk menghapuskan rakyat Palestin dari tanah air mereka sendiri. Serangan kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu akan meningkatkan lagi ketegangan sedia ada dan malapetaka kemanusiaan yang pasti akan merencatkan segala usaha menghentikan peperangan dan gencatan senjata berkekalan. Masyarakat antarabangsa tidak boleh membenarkan tindakan sedemikian berlaku secara terang-terangan tanpa sebarang tindakan. Serangan kejam Zionis ke atas Rafah awal pagi Isnin membunuh lebih 100 orang awam termasuk kanak-kanak dan wanita dengan ratusan lagi cedera. Kira-kira 1.4 juta rakyat Palestin kini berada di Rafah selepas tentera Israel memaksa perpindahan beramai-ramai penduduk dari utara ke selatan Gaza. Saudara, pembinaan sebuah hospital ihsan di Gaza yang dilengkapi 150 katil. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, cadangan itu dimuatkan dalam satu notah jemaah menteri berhubung agenda pembangunan semula Gaza. Dalam hal agenda pembinaan hospital contohnya, saya akan memberikan memajukan pandangan itu ataupun cadangan itu, syur itu kepada kerajaan, kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, dan insya-Allah kita akan bersama-sama dalam agenda itu walaupun inilah yang dimaksudkan dengan whole of society ataupun penggembelingan seluruh negara untuk kita majukan dan bantu pembangunan semula Gaza post war selepas pasca peperangan ini. Selain itu, KKM juga berhasrat menghantar lebih ramai pasukan perubatan ke Gaza berdasarkan keperluan. Setakat ini, Malaysia telah menyumbang 20 juta ringgit ke Gaza daripada keseluruhan 100 juta ringgit yang dijanjikan. Saudara, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dilaporkan perlahan susulan orang ramai mula pulang ke destinasi masing-masing selepas cuti Tahun Baharu Cina. Untuk perkembangan semasa, langsung bersama Nurhila Razali di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Terima kasih rakan penyampai Hazel Desmond dan Andy Reza di studio berita RTM. Saya kini berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan terkini trafik. Bersama saya sekarang Ketua Pusat Pengurusan Trafik IR Hanif alias. Baik Encik Hanif, boleh teruskan dengan perkembangan lalu lintas terkini pada malam ini? Terima kasih RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman semua, pada malam ini kelihatan trafik telah mula bergerak perlahan. Sebenarnya bermula daripada sejak tengah hari tadi, di mana waktu puncak adalah sekitar jam 12 tengah hari bagi semua perjalanan masuk ke ibu negara. Bermula daripada utara, selatan dan juga daripada pantai timur. Yang mana daripada utara telah mula kesesakannya dikesan pada sekitar jam 10 pagi dan daripada selatan sekitar 12 pagi, daripada pantai timur sejak pagi lagi tadi. Begitulah keadaan trafik dan pada masa ini keadaan ini masih berterusan dan dilihat keadaan semakin terkawal. Okey, terima kasih Encik Hanif. Bagi yang ingin mendapatkan maklumat lanjut status trafik, anda boleh terus hubungi hotline LLM di 1-800-7752 atau layari aplikasi S LLM Infotrafik. Sekian sahaja berita mengenai infotrafik lalu lintas pada malam ini bersama dengan rakan penyampai di studio berita. Nurhila Razali, terima kasih. Laporan seterusnya.
Pengecualian visa selama 30 hari kepada pengembara Cina melonjakkan kehadiran pelancong dari negara itu ke Malaysia. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kee Seng berkata kemasukan pelancong Cina meningkat 35% sejak pelaksanaannya Disember lalu. Meskipun pada hari kedua Tahun Baharu Cina, penerbangan pertama dari Shenyang, China ke Kuala Lumpur semalam merekodkan jumlah penumpang yang tinggi seramai 276 orang. So that is proven that if we have the visa free, they gives a lot of conveniences for the both sides. Pada kita for both sides all the tourists, we are going there or they are coming to be more easier. Beliau ditemui pada majlis rumah terbuka PDP Sibu. Pasukan Forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menjalankan siasatan di Blok 70 Flat Sri Sabah Ceras. Siasatan bertujuan mencari punca kebakaran yang memusnahkan 5 kediaman pangsapuri berkenaan malam semalam. Kru RTM dimaklumkan pasukan 2 pegawai dan 6 anggota penyiasat kebakaran bomba hadir di lokasi sekitar pukul 11 pagi bersama 2 anjing pengesan K9 Jim dan Woody. Turut digunakan 3 unit drone untuk membantu siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian sebelum ke lokasi kebakaran di tingkat 17. Pihak Bomba Kuala Lumpur dalam satu kenyataan mengesahkan 5 unit musnah terbakar antara 85 hingga 97%. Manakala 1 unit bersebelahan berjaya dikawal. Sehingga kini, pihak bomba masih menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca sebenar kebakaran serta jumlah kerugian. Dalam perkembangan sama, seorang pemilik unit kediaman di Flat Sri Sabah mendakwa terdengar letupan kecil dari aras atas flat berkenaan. Neighbor saya Cina kat sini ke sebelah kanan dengan kiri sudah panggil bomba lah. Jadi masa tu kami rush nak ambil barang-barang kat dalam, dah tengok macam asap yang hitam-hitam semua dah mula keluar lah. Lepas tu ada kedengaran bunyi macam letupan kecil lah, bukan besar sangat tapi letupan kecil. Saya dah macam gegar keras nak bagi anak saya nak keluar dengan mak saya. Lepas tu kami lari bawah. Kami lari dalam baris sebelah sini. Lepas tu berdiri sini nak tengok apa jadi. Lepas tu tengok ada asap memang terlalu dah hitam sangat lah. Api memang membara terlalu banyak lah. Dalam kejadian malam semalam, seorang wanita warga Emas berusia 62 tahun turut mengalami sesak nafas namun dilaporkan stabil. Seramai 16 penghuni daripada 5 rumah terkesan dalam kebakaran itu dan kini berada di kediaman ahli keluarga terdekat. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Petugas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menghantar bantuan 2 tangki air besar bagi kegunaan penduduk di Flat Seri Sabah. Ia susulan bekalan air di sebahagian blok 70 perumahan berkenaan terputus sejak malam semalam selepas kebakaran. Setakat ini, sejumlah 1,000 liter air bersih dibekalkan dan akan ditambah dari semasa ke semasa mengikut keperluan. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati anggota keselamatan terdiri daripada PDRM dan rela berada di flat tersebut sejak malam semalam. Kesemua mangsa terlibat kini ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS di SK Seri Ceras dan telah pun berada di kediaman ahli keluarga terdekat. Pemilik kamera papan pemuka atau dashcam di Pelawa tampil menjadi saksi kes kemalangan atau samsing jalan raya. Kerjasama itu memudahkan siasatan polis terhadap setiap laporan kemalangan yang diterima sepanjang Op Selamat 21 sempena Tahun Baharu Cina. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hanyan Ramlan berkata, menerusi pendekatan itu, semua pemilik dashcam akan menjadi mata-mata awam kepada semua agensi penguatkuasaan. Beliau terdahulu memaklumkan seorang individu tempatan yang memandu secara berbahaya di jambatan berdekatan Taman Alam Perdana Jalan Air Putih Kemaman seperti dalam sebuah rakaman video dashcam yang tular
telah ditahan pihaknya tengah hari tadi. Rakaman tersebut membantu siasatan polis mendapatkan waktu kejadian yang tepat iaitu pada 8.15 pagi 8 Februari lepas. Suspek berusia lingkungan 30-an kini ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 3 premis kerajaan di Johor Bahru menerima email mengandungi unsur ancaman bom daripada individu yang sama. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raub Slamat berkata, email yang diterima ketiga-tiga premis kerajaan itu dipercayai berpengkalan di luar negara. Jelasnya, satu daripada 3 premis kerajaan yang menerima email tersebut adalah Menara Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB di Bukit Senyum. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan di kesemua 22 tingkat Menara MBJB dan tidak mengesan sebarang objek mencurigakan. PDRM telah mengesahkan ancaman itu palsu dan mengesahkan Menara MBJB adalah selamat untuk beroperasi. Pemberian insentif awal penjawat awam diibaratkan sebagai rezeki tambahan buat penerima. Rata-rata berpendapat ia melengkapkan keperluan persekolahan anak-anak selain bagi persiapan Aidilfitri. Saya akan gunakan untuk persiapan hari raya lah. Raya pun nak dekat. Lepas tu nak beli baju anak-anak sekolah. Sekolah nak buka dah nanti. Anak saya ada 3 orang. Banyak boleh guna duit tu untuk keperluan asas, menyambut puasa, Ramadan, untuk kegunaan budak sekolah, untuk macam nak untuk keperluan asas lah, macam baiki kereta ke apa, banyak keperluan lah. Kita boleh tampung family kita untuk yang anak yang nak belajar, yang sama. Lepas tu boleh persiapan untuk hari raya ni kan, dah dekat ni. InsyaAllah lah. Sebab banyak membantu. Sebab saya dengan anak 3 ni, dengan suami saya pun kerja macam tu je, kita banyak membantu ni lah. Banyak. Syukur Alhamdulillah. Okey, 2,000 ni memang banyak campuran gaji sekali. So kita dah prepare lah apa yang kita nak buat dengan 2,000 ni. Dah nak masuk puasa, dah nak raya, dah nak buka sekolah kan. Lepas tu dalam masa yang sama, duit tu kita gunakan sepenuhnya untuk barangan sekolah. Johor FM menganjurkan program menelusuri Sungai Paya Bakau bersempena Hari Radio Sedunia. Program dimeriahkan dengan penglibatan 34 stesen radio RTM seluruh negara yang berkonvoi ke selatan tanah air. Lebih 70 peserta terdiri daripada warga RTM di setiap negeri hadir memeriahkan program di Kampung Sungai Melayu Iskandar Puteri. Ini merupakan satu pengalaman baru kepada rombongan daripada RTM dan jelas terpancar keceriaan dan keterujaan di wajah-wajah penyampai-penyampai kita dan juga para pengarah negeri. Ini merupakan satu pengalaman barulah. Penganjuran inisiatif yang turut menerapkan elemen informatif itu jelas berselari dengan tema Hari Radio, seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Tetapi yang lebih penting, kita melihat keindahan alam di sini yang mungkin jarang yang dapat sampai di sini, dan datanglah ke sini di Kampung Sungai Melayu dan kita dapat melihat keindahan alam dan juga pelbagai panorama yang berada di sini. Mudah-mudahan sebaran daripada RTM ini boleh mencapai hasrat kajian negeri dan juga kepada ekor pelancongan Sungai Melayu boleh maju di masa-masa yang akan datang dan standing dengan kawasan pelancongan yang ada dalam seluruh negara kita ini.
Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Pendaftaran dan pengemaskinian maklumat menerusi sistem pangkalan data utama padu perlu dilaksana segera. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menyeru agar langkah proaktif diambil oleh masyarakat dan elak untuk melakukannya pada saat akhir. Sen yang kita belanjakan dari masa ke semasa, saudara, kita nak supaya dengan tempoh yang berbaki lebih kurang 48 hari itu tidak menyebabkan semua orang di saat akhir menggunakan sistem ini, mengemasi sistem ini menyebabkan mungkin kedudukan sistem itu yang akan menjadi satu jam lah. Sistem itu akan menyebabkan terlalu ramai masuk pada satu tempoh masa, dan jika mereka memerlukan bantuan dan sebagainya, penjelasan sebagainya, mungkin ia akan mengambil tempoh yang agak lama lah. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu secara maya dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Malaysia mula laksana penanaman bawang merah tempatan berskala besar. Ia mampu kurangkan kebergantungan terhadap bawang import selain beri manfaat kepada usahawan tani. Asni Fatin Anwar ada laporannya. Mardi, agensi utama yang menerajui kajian dan pengeluaran bawang merah tempatan sejak beberapa tahun lepas. Penyelidikan intensif berjaya hasilkan 3 varieti bawang merah tempatan. Kualitinya sama seperti bawang import. 3 varieti bawang yang dihasilkan di Mardi iaitu BAW1, BAW2 dan BAW3, kita teruskan di Mardi sendiri, kita teruskan program penghasilan benih-benih bawang, sama ada dalam bentuk berbawang ataupun dalam bentuk biji benih. Fasa permulaan yang bermula 2023 hingga tahun ini tertumpu kepada pengagihan benih bawang kepada usahawan tani. Untuk memastikan bekalan benih berbawang kepada usahawan tani mencukupi, Mardi membangunkan plot pengeluaran kekal benih berbawang seluas 1 hektar, dan bagi 1 hektar ia berupaya menjana hasil sebanyak 6 tan dengan jangkaan pengeluaran sebanyak 400,000 benih berbawang. Benih bawang hanya diberi sekali sahaja kepada usahawan tani berkenaan. Mereka boleh gunakannya untuk hasilkan bawang dan benihnya semula. Pemantauan dan bimbingan berterusan akan dibuat Mardi hingga usahawan tani terlibat berjaya laksanakannya. Di peringkat permulaan ni, kita sekarang ni baru ada 3 yang betul-betul di peringkat penanaman yang agak serius, iaitu 1 petani di ladang Bikam di Perak, dan kita ada juga 1 juga lagi petani di Perak juga, dan kita di Bacok kita. Jadi itu yang saya katakan tadi, hujung tahun 2025 kita akan dapat 30 hektar. Projek tanaman bawang berskala besar mampu beri pulangan lumayan kepada usahawan tani. Hasil bawang ni kalau kita lihat, kita boleh mencapai sehingga 6 tan sehektar. 6 tan sehektar, kalau mungkin kita boleh jual RM6, mungkin dah dapat RM36,000 kat situ. RM36,000, dan kalau kita boleh tanam sekurang-kurangnya 2 musim setahun, jadi kita kira-kira lebih kurang dalam 1,000 lebih penambahan kepada pendapatan petani. Asni Fatin Anwar, RTM. Republik Tatarstan Rusia bakal menubuhkan pusat pembangunan perbankan Islam dengan kerjasama sekumpulan pakar dari Malaysia. Pusat pembangunan itu dijangka dibuka menjelang penganjuran Forum Kazan 2024 Mei ini. Pakar dari Malaysia akan berkongsi idea dan pandangan dalam beberapa bidang, antaranya perkongsian pembiayaan serta suku. Ini membolehkan peserta kewangan Rusia memperoleh rujukan sewajarnya berkenaan aspek percukaian, perakaunan dan penciptaan produk dengan mengambil kira
kira spesifikasi undang-undangnya. Menerusi kenyataan penganjur forum, lebih 20 juta umat Islam negara itu kini memperoleh akses kepada instrumen kewangan Islam dan menjalankan transaksi wang patuh syariah. Potensi pasaran kewangan Islam di negara berkenaan kini dianggap bernilai sekitar $11 bilion Amerika. Pusat Memudahcara Pelaburan Malaysia IMFC di Johor yang dijangka siap tahun ini berpotensi menarik lebih ramai pelabur baharu. Pusat senti itu mendapat kerjasama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Kerajaan Negeri bakal menjadi pencetus perubahan dan pemangkin peningkatan ekonomi negeri Johor. I think this will be the first of its kind for the country. Sebab dekat KL dah memang ada satu, tetapi dia tak ada kerjasama dengan kerajaan negeri. Ini memang ada satu kerjasama khas antara MITI dan juga kerajaan negeri. Bulan lepas, Memorandum Persefahaman MOU JSSEZ antara Malaysia dan Singapura telah dimeterai yang menggariskan beberapa inisiatif dalam membina ke arah zon ekonomi. Berita perdana diteruskan.